Hello. Hello, jelas tak? Ha, yang yang mana dah masuk ni boleh boleh lah kat komen line okey ke tak. Lepas tu clear tak, boleh beritahu kat komen. Sekarang kita tunggu doktor masuk. Line clear, cantik. Ya, hai Zul. Sihat ke Zul? Yalah, semua orang. Apa abang semua sihat ke? Doktor kena saya request doktor. Doktor saya request, nanti saya approve. Oh, mak, mana mak? Beritahu tak mak? Doktor request kat mana mak? Oh, okey, okey, okey. Yang baru masuk, selamat datang. Okey. Malam ni kita sembang-sembang santai saja. Boring-boring PKP ni, tak nak buat apa.
sembang-sembang lah sikit. Okay, insyaAllah kita akan kita punya live ni semula dalam 5 minit lagi. Semula 9.35, lepas tu insyaAllah kita akan habis dalam 9.20 kot. 10.20. Dalam 10.20. Rina Hazwani, Waalaikumsalam. Oh, nak lagi salam Okay. Format dia mudah je. Kita santai-santai je lah. Tak ada lah formal. Untuk permulaan ni mungkin akan ada dalam satu ataupun dua soalan daripada saya sendiri, daripada moderator. Lepas tu saya akan buka untuk soalan. Dan siapa-siapa yang ada soalan tu boleh nanti letak terus dekat komen tu. Yang mana sempat saya catat lah. Yang mana tak terjawab tu minta maaf lah. Abang siap. Afiq sihat Afiq? Tak ada lagi Mak. Tak dapat lagi. Tak ada lagi request. Dengar tak Afiq? Okay, doktor dah sign dah request dah. Kita tunggu doktor masuk. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nampak khabar sihat semua? ke? Anda sihat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah macam ni doktor. Ni dekat mana? Dekat Nilai ke dekat rumah? Ada kat rumah. Sempat lari balik. Oh tak. Oh, sempat balik kan? Sempat balik. Ya. Ada kawan-kawan lagi kat situ tak? Ya? Ada kawan-kawan kat rumah tak? Dekat sana dah. Dekat sana ada 4 orang. Oh. Yang lain-lain semua sihat? Yang lain awal lagi. Apa ni? Clear? Suara clear tak? Clear. Okey. Yang penting clear lah. Ha. Okey. Apa ni? Yang lain-lain ni semua ni buat apa sekarang ni? Macam mana doktor? Saya sekat-sekat pula ni. Takut kan? Nak tahu respon daripada yang lain-lain dulu ni. Itulah. Yang dengar ni clear. Okey. Diana kata clear. Siapa yang clear. Siapa yang dengar ni boleh komen. Kalau perlu saya pakai mic, saya pakai mic. Kalau clear tak payahlah.
Clear Iman? Lagi. Nak tahu clear ke tak clear ni? Sangkut ke? Alright. Tu banyak orang tu. Dah banyak tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, duk seat Kedah ni. Clear. Afiq Kau tu. Clear duduk seat. Afiq apa tu? Seat pun clear, kira clear tu. Kalau seat clear, yang lain tak clear tak tahulah. Kena panjat bumbung. Iman dekat nilai. Dia tak balik. Oh, tak balik. Tahu apa? Badrul tak balik. Ya Allah. Lagi siapa tak balik? Semua duduk luar ke? Ya? Semua duduk luar ke yang tak balik tu? Ada yang duduk KK1 ke? Sangkut Oh, yang KK1 yang KK1 saya tak tahu pula. Itu mail lah yang saya tahu pun. Tak apalah. Yang pentingnya semua selamat lah. Tito Mel tak nampak pun kat KK1. Biar betul Khadijah. Ke dia duduk dia cakap duduk anggerik. Tak tahulah dia duduk rumah siapa. Itulah. Ini minat Tito Mel ni. Tak apalah kan. Yang pentingnya ada orang ingat. Ya ke? Tak tahulah. Saya tak call pun Tito Mel. Lepas ni saya call dia. Orang semua tidur lambat kan. Liana sihat Liana? Nampak bahagia tu, sihat tu. Okey, alhamdulillah. Okey, macam mana ceritanya kita ni Anas? Okey. Nak sembang apa? Kita punya live ni, ya. Dia punya limit sejam. Okey. Sejam. Jadi tadi saya on live dalam 9.25. Dia akan habis 10.25. Okey. Jadi kalau mungkin doktor akan nak sambung lagi, kita akan stop dulu dalam 10.20. Lepas tu kita on semula. Kita tengoklah kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan tak apalah. Kalau tak ada soalan kita stop tu lah. Tapi kita kena stop dalam 10.20 kita kena stop dah. Alright, boleh. Okey, baik. InsyaAllah kita mula tu dah. Mukadimah dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, assalamualaikum pada semua, pada doktor. Baik. InsyaAllah malam ni kita akan berlive bersama-sama. Kita bincang santai-santai isu yang saya rasa isu ni tak asing kalau untuk pelajar akidah dan pelajar program akidah dan agama ni, tak asing isu ni. Mungkin asing bagi pelajar yang bukan kos akidah lah. Tak apa, kita sama-sama kongsi. Isu berkaitan dengan tasawuf. Cuma tajuk yang saya cadangkan ni, tasawuf ni kita ambil dalam skop yang mudah difahami oleh kita sendiri, iaitu sebagai pelajar di universiti. Baik. Yang pertamanya, kenapa saya highlightkan pelajar universiti dekat situ, fokuskan kepada pelajar universiti, antara sebab ini sebelum masuk soalan tu, saya terang sikit. Antara sebab saya highlightkan pelajar universiti adalah sebab ramai di antara kita yang
bila sebutkan pelajar, dia akan membezakan di antara dua pelajar. Pelajar aliran universiti dan aliran pondok. Ataupun orang yang belajar di overseas kan. Baik. Orang yang bagi aliran pondok ataupun orang yang belajar di negara-negara belah Arab macam Morocco, Mesir apa semua tu, orang melihat pelajar ni depa lebih sinonim dengan tasawuf tu, sebab depa duduk kat negara Arab, duduk di pondok kan, pakai serban, lalu pakai jubah, Mungkin duduk bi'ah dengan kot. guru. Bi'ah Macam tu. suasana. Bi'ah, dia punya bi'ah tu. Ha. Jadi bila kita sebut pelajar universiti, orang nampak pakai tie, pakai coat, macam mana nak tasawuf kan? Tapi kalau kat Macam tu. Mesir, orang bertasawuf kat Mesir, dia pakai baju biasa je. Pakai kot semua. Mesir dia lain sikit. Ah, Lama tempat lain. Kalau tempat lain Cuma bukan ni, pakai ni jubah ke serban. Kalau kat ini Yaman dalam mungkin. ini pada pandangan saya dalam konteks pelajar lah. Pelajar tu Hmm. nak biasakan diri kan. Okey, baik. Soalan saya yang pertama tu. Sebelum kita nak masuk ke pelajar ataupun apa semua tu, kita nak tahu dulu takrif tasawuf tu apa. Maksudnya takrif tasawuf yang takrif yang agak kontemporari, yang mudah kita faham dan lebih realistik dengan keadaan kita sekarang. Silakan Dr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Surah Al-Anfal ayat 45. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Wadah yang menganjurkan program ini. Saya rasa waktu COVID ni sangat sayulah kan. Sebab masa-masa semua duduk rumah je kan. Jadi tak tahu nak buat apa. Dan tengok rata-rata semuanya buat live lah. Yang kita nampak sekarang ni semua buat live. Setiap malam, hampir setiap malam ada je program-program yang dibuat secara langsung. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Urustia, terutamanya Umar dan juga Anas yang mengendalikan program pada malam ni berkaitan dengan ilmu tasawuf. Saya rasa ilmu tasawuf ni bukan asing bagi kita. Macam Anas sebutkan tadi, dia bukanlah sesuatu yang sukar difahami oleh orang yang belajar akidah. Mungkin daripada segi amalannya ataupun perwatakannya kan. Kita tengok orang tasawuf ni, kita nampak orang tasawuf ni dia pakai jubah, pakai serban, pakai macam-macam lah kan, pakai tasbih, ada serban kan, letak belit dan sebagainya kan. Jadi itu anggapan kita lah kepada orang-orang tasawuf. Cumanya kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Tak perlulah nak huraikan panjang-panjang kan, kita pernah belajar dulu tentang ilmu tasawuf ni. Cumanya beberapa pendekatan yang boleh kita faham tentang ilmu tasawuf ini. Yang mudah sekali ialah kita memahaminya dengan sabda Nabi SAW, iaitu ihsan. Ihsan. Hadis ihsan kan, hadis Jibril. Yang ketiga tu dipanggil hadis ataupun dipanggil yang ketiga tu dipanggil al-ihsan. Jibril tanya kepada Nabi SAW, mal ihsan? Maka Nabi SAW jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang paling mudah sekali kita nak memahami ihsan. Apa dia?
beribadat seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kamu. Orang tasawuf membahagikan kenyataan ini pada dua perkara. Yang pertama sekali, bahagian yang pertama iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar dulu macam mana kita rasa seolah-olah. Seolah-olah ni dia macam kucing nampak makanan. Kita kat kampung sekarang ni kan, kucing pun lapar kan. Kucing lapar kan, duduk sebelah kan, minta makanan kita kan. Dia macam mana dia tenung makanan kita tu kita dah tahu dah. Kita tengok yang ada perhati, dia tengok lama daripada kita. Kita gerak pergi ke dapur je, tengok ikan dah lesak. Maksudnya apa? Maksudnya seolah-olah melihat Allah Ta'ala bukan nampak Allah Ta'ala. Seolah-olah ikan tu dah masuk dalam mulut dia. Dia dah dapat terkam. Jadi kucing ni dia menanti untuk menangkap mangsa dia, dapat ikan ataupun kalau dulu kucing ni takut tikus, sekarang ni tikus pun tak takut dah dengan kucing. Kucing tak takut dengan tikus. Ini cerita realiti dah sekarang ni kan. Tom and Jerry dah tak boleh pakai dah cerita tu. Kan? Tom and Jerry dah tak boleh pakai. Cerita tu cerita lama kan. Tapi yang jelasnya sekarang ini ialah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita merasakan seluruh anggota kita ini tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan fokus. Nak makan, kita tengok makanan tu. Kalau kita puasa tu kan. Yang hari ni yang puasa tu tahniah lah. Sempat ke baca ni Yasin ni tadi ni? Yasin baca? Sempat baca tadi Anas? Sempat. Sempat? Sempat. Jangan kata bid'ah pula kan. Belajar akidah kalau kata bid'ah lagi tak tahu lah. Ini kena ulang tahun 1 balik. Jadi sebenarnya seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah macam mana macam kita rasa lapar kan, rasa lapar nak buka, masa nak buka tu kalau kita pergi bazar Ramadan, Allah cerita bazar Ramadan tahun ni insya-Allah lah tak dapat pergi bazar Ramadan. Online sekali boleh Online boleh order dah sekarang. Kan dia tengok makanan tu sedap, makanan ni sedap. Kalau dekat tempat hang lah Anas, apa yang sedap? Ini martabak yang sedap pun. Martabak je. Martabak special. Dia martabak dia tebal sikit. Martabak tebal. Jadi dia ada macam tu. Kalau kata tempat saya pun macam tu juga. Memang martabak ni beraturnya panjang. Tapi COVID ni dah tak boleh. Tak boleh. Kita order je. Kan? Tapi memang itu memang penarik utama. Kalau saya pun, kalau makan nak buka tu memang makan kurma, lepas makan kurma, cari martabak lah. Memang sedap kan? Nak order boleh kita buka. Kita buka lepas ni. Bukan sekarang Oi sedapnya. Gulai kawah batang pisang. Oi boleh kirim ni. Sekarang ni delivery boleh Jangan lupa saya makan kat sini, hantar kat sini Lali harum manis tu. Harum manis itu berapa sekilo tu? Kilo dalam 35. Ui, mahalnya. Boleh tahan. Tapi kalau kirim tak alhamdulillah lah. Terima kasih lah. Okey, tak apa. Tak, saya nak cakap pasal apa? Pasal kita ni, kalau kita lapar, fokus kita tu dah hilang. Sebab apa? Bila kita duduk tempat makan, seolah-olah kita makan dah. Belum makan ni kan? Kalau kita duduk kat tempat makan tu kan, tengok je makanan tu kan. Kita tengok je makanan tu, rasa macam boleh ambil dah makanan tu. Macam dah sampai dalam mulut kita dah. Begitulah juga seseorang kalau beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di depan kita. Rasa betul. Dia macam mana boleh rasa ni? Senang je bila kita sakit. Bila kita susah. Bila susah, sakit, barulah ingat Allah. Masa itulah fokusnya. Terus fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala.
tak ada dah yang lain. Tapi takkanlah kita nak setiap kali kita nak beribadat nak tunggu sakit, kan? Jadi bermula dengan kita hendaklah sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala itu hampir dengan kita, dekat dengan kita. Allah Ta'ala melihat kita, kan? Seolah-olah, itu seolah-olah merasakan bahawa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak boleh nak merasakan demikian. Bukan sebenarnya ayat yang kedua itu, fa'illam takun tara, bukan tak boleh tengok Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala tak dapat ditengok, tak dapat dilihat. Tapi dalam kenyataan ini, yang Nabi sebut ini, itu yang kedua, fasa yang kedua, selepas seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu fasa yang kedua ini ialah fasa apabila seseorang itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasa dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat rasa hingga sampai ke peringkat fana. Apabila sampai ke peringkat fana, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kepadanya perkara yang selepas fana, iaitu baqa'. Baqa' billah dipanggil. Fana billah, baqa' billah. Ini perkaitan yang sangat dekat. Fana billah. Apa yang dimaksud dengan fana? Fana ini ialah perasaan seseorang itu, jiwa seseorang itu tidak ada ingatannya melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi dia ingat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja, maka dia berganjak kepada peringkat yang seterusnya, iaitu fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Bila seorang itu beribadat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan hingga dia fana, maka selepas destinasi yang seterusnya yang lebih baik adalah yang dipanggil baqa' billah, iaitu hatinya tenteram bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fana ini naqis. Fana ini naqis dipanggil. Dia ada fana naqis, ada fana tam. Ingat tak kisah Hallaj? Dulu masa tahun 3 tahun lepas kan? Tahun lepas tak? Yang tu kan? Hallaj. Hallaj kan dia dituntut sebagai hululiyah, ittihadiyah kan? Dia menyatukan Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya Hallaj ini kalau mengikut apa yang ditulis oleh Hujwiri. Hujwiri ini adalah seorang tokoh ulama daripada dia asalnya daripada Afghanistan. Wafatnya di Lahore. Beliau wafat pada tahun 465 Hijrah. Ingat lagi tak bila Hallaj meninggal? 100 tahun sebelum tu, 300 lebih. Saya belum lupa 300 lebih. 300 lebih. Jadi kisah tu masih lagi dibincang oleh Al-Hujwiri. Kitab dia Kashful Mahjub. Kita boleh buka kitab dia. Dia kata apa yang berlaku pada Hallaj itu tidak boleh kita jadikan sebagai satu manhaj sufi, kerana banyak keadaan Hallaj itu dia berada dalam keadaan fana. Bila keadaan fana tak boleh diambil nak buat satu ukuran. Dia lebih banyak keadaan dia dalam keadaan fana, bukan dalam keadaan baqa'. Jadi selain daripada beliau, ramai lagi yang lain-lain yang duduk dalam fana, tetapi kebanyakannya duduk dalam keadaan fana ini, ramainya dia terkeluar daripada fana, maka dia jadi baqa'. Bila baqa' boleh diambil. Sebab fana dia tak sedar, apa yang diucapkan tu dia tak sedar, maka tak boleh dijadikan hukuman. Ini Hujwiri, dia ada satu bab khas tentang Hallaj. Dia mengatakan bahawa Hallaj ini manhajnya adalah manhaj yang betul, sufi. Cumanya beliau telah berada dalam keadaan fana fillah. Banyak keadaan ini dalam keadaan fana fillah, bukan dalam keadaan baqa'. Maka orang yang sampai kepada baqa' billah inilah yang dikira sebagai al-fana' at-tam ataupun al-arif billah. Yang Hallaj ini disebutkan sebagai al-arif naqis. Jadi kena faham ini yang dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi tak salah kalau sekiranya ulama-ulama sufi menerima ulama
yang telah dituduh sebagai hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada asas. Mereka tidak mengkaji apa yang sebenarnya berlaku pada hal lain. Itu sebagai contoh Abu Yazid Bustami dan sebagainya lah. Ramai juga yang ada menyebutkan perkataan-perkataan yang nampaknya seolah-olah dia yang mengungkapkan kata-kata tersebut, sedangkan dia berada dalam keadaan fana. Maka apa yang kita nak sebutkan di sini adalah keadaan yang kedua, iaitu fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Kalau sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, memang tak dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala, fa'innahu yara, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Dan kita dah bincangkan dulu mengenai perkara ini melalui kisah Nabi Musa, kan? Nabi Musa munajat di Tursina, Jabal Tursina. Lalu dia pun fana, kan dia nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta Allah Taala, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh tengok bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, bila Allah Subhanahu Wa Taala tajalla ni maksudnya menunjukkan kehebatan daripada apa yang Allah Taala ciptakan tersebut, maka pada pandangan Nabi Musa, hatinya, jiwanya, dirinya, semuanya tak ada, lenyap pada pandangannya. Ini yang dipanggil fana' fillah. Fana' fillah. Bila dia sedar daripada fana', maka dia sebut apa? Subhanaka inni tubtu ilaik wa ana minal muslimin wa ana awwalul mu'minin. Muslimin ke mu'minin. Jadi dalam kes ini, bahawa apa yang berlaku pada Nabi Musa itu menunjukkan bahawa dia telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipanggil sebagai baqa' billah ataupun al-arif billah. Sebab itu dia merasakan, dia kata apa? Wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul mu'minin. Aku rasa macam aku ni baru beriman kepada Allah. Rasa macam. Tapi dia dah jadi Nabi, kan. Dia rasa macam gitu. Ini yang konsep yang paling mudah yang kita ambil daripada hadis Nabi sendiri. Banyak lagi takrif-takrif yang lain yang berkaitan dengan syariat. Mestilah orang yang bertasawuf ini berpegang dengan syariat. Mestilah orang yang bertasawuf ini mempunyai akhlak yang baik. Banyak takrif-takrif yang lain. Yang jami' mani' tak ada. Jami' mani'. Ingat tak jami' mani' ni apa ni? Kalau tanya balik ni tak tahu benda ni. Mantik. Dr. Najib, kan? Tahu ke tak? Kena report ni dekat Dr. Najib. Dr. Najib, kan? Ya, Dr. Najib. Jadi dia kalau ta'rif, bila sebut ta'rif, dia ada mani', jami' mani'. Apa maksud jami' mani'? Ingat ke tak? Anda ingat tak? Tak ingat tu. Tak ingat? Saya sebut sikit lah. Kenapa perlunya ta'rif itu sebagai jami' mani'? Saya sebut sikit je. Jami' ni, dia mesti sesatu ta'rif, definisi itu dia merangkumi semua jenis yang sama dulu. Contohnya, kan, kalau kita kata al-insan hayawanun natiq, kan? Hayawanun natiq, ingat kan? Hayawanun natiq maksudnya haiwan yang berakal. Natiq kat sini bukan berkata-kata, berakal. Hayawan adalah jenis bentuk benda yang hidup. Termasuklah, bila kita sebut hayawan, termasuklah manusia, termasuklah jin, termasuklah haiwan lain, termasuklah tumbuh-tumbuhan, semua benda yang hidup. Itu dipanggil hayawan. Sebab itu bila sebut je tarif, dia mesti merangkumi semua jenis yang sama dengan dia. Semua jenis benda hidup. Jadi dia sebut hayawan. Bila nak jadi manik, maka dia sebut natiq, berakal. Hayawan yang berakal. Bila sebut hayawan yang berakal, tak ada yang lain melainkan kita. Jadi manik dia tu apa? Natiq itulah manik dia. Natiq itu adalah manik dia. Jami' semua hayawan. Natiq adalah jadi dalam ilmu tasawuf tak ada jami' manik. Ada satu ta'rif yang disebut oleh
apa ni Syekh Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang dimaksudkan dengan dengan ilmu tasawuf? Dua perkataan saja. Yang pertamanya dia sebut apabila ditanya sebagai tasawuf, apa yang dimaksudkan ilmu tasawuf? Dia kata ilmu tasawuf itu adalah khuluq wa musyahadah. Khuluq wa musyahadah, akhlak dan musyahadah. Khuluq adalah akhlak, kan? Terbinanya akhlak, terbentuknya. Musyahadah ialah ma'rifatullah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ringkas je, tetapi padu. Maksudnya sampai. Tetapi tidak menjadi sebagai jamik dan manik. Kan? Sebab dia mesti ada jamik, ada manik. Tapi yang ini paling hampir lah. Yang disebut oleh setengah ulama bahawa ilmu tasawuf ni dia tidak ada antara sebab kenapa tidak ada jamik manik, kerana yang dipanggil orang sufi itu dia Ibnu Waqtihi. Ibnu Waqtihi ni maksudnya orang tasawuf adalah orang yang sentiasa berada dalam keadaan diri ini. Maksudnya dia ada keadaan, kadang-kadang dia rasa tawakal, dia cerita tentang tawakal. Takrif dia tu tentang tawakal. Ada yang bila ditanya apa itu tasawuf, dia cerita tentang syariat. Maksudnya hal dia adalah hal syariat. Bila ditanya mengenai tasawuf, ada yang kata adalah akhlak. Jadi tak boleh nak kita kaitkan, nak jadikan dia sebagai jamik manik, tak dapat. Jadi itu sebagai satu ringkasan lah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Okey, baik ada. Ada soalan ni? Itu apa ringkasan tu. Itu baru ringkasan. Itu ringkasan, banyak cerita dia. Panjang cerita dia. Okey, kita nak pergi ke soalan ataupun kita nak soalan dari penonton ataupun kita nak terus ke soalan yang kedua. Kita jawab dulu lah soalan ni. Jawab dulu. Kita layan ni si Hafiz ni. Ini soalan yang Hafiz Ya. Hafiz tanya tu kan. Apa komen Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apa komen doktor tentang apabila halaj dipancung, darahnya berzikir dengan nama Allah. Terima kasih. Ini banyak riwayat lah mengenai halaj ni. Sebenarnya halaj ni yang kita sebutkan tadi, kalau ikut Hijwiri, dia kata halaj ni manhajnya betul, tetapi banyak keadaannya kita sebutkan tadi berada dalam keadaan fana. Maka manhajnya itu tidak boleh dijadikan sebagai manhaj yang sempurna dalam ilmu tasawuf. Sebab itulah banyak perbincangan dalam ilmu tasawuf ini tidak dirujuk semata-mata kepada halaj. Halaj ini adalah sebahagian daripada ahli sufi. Tak boleh kita nak katakan bahawa halaj inilah satu-satunya sufi yang ambil dari situ. Tak ada dah yang lain, halaj saja. Tak ada. Jadi apa yang berlaku pada dia ni macam-macam lah kisahnya. Ada yang katakan dia ni darahnya berzikir dengan nama Allah. Ada yang mengatakan bahawa dia bila ditangkap masuk penjara nak dibunuh, tak boleh-boleh nak dibunuh. Hingga dia panggil guru dia untuk dijalankan hukuman. Barulah boleh dilaksanakan hukuman tersebut. Dia ada yang kata bila orang nak pancung dia tu, tiba-tiba dia jadi lalat. Allahuakbar, boleh kisah-kisah lah. Dengar cerita kan, kita dah 1400 kan. Dia wafat pada tahun 300 lebih. Makna 1100 tahun dulu. Mana kita tak tahu cerita? Ingat tak macam mana orang buat radio rosak tu? Baru 5-6 generasi dah rosak habis semua. Semua tak sikoh lah tu. Yang tak sikoh ni yang kat mana tu? Yang tengah-tengah. Jadi macam mana sekalipun yang berlaku pada halaj itu bukanlah apa yang kita nak bincangkan. Yang kita nak bincangkan adalah apa yang telah dilakukan oleh halaj dalam perjalanannya sebagai seorang sufi. Apa yang dibuat.
Kalau ikutkan Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Munqidh minadh Dhalal tu, dia kata sebenarnya dia dibunuh bukanlah atas sebab dia terlibat dengan kesufian, tetapi kerana dia banyak pengikut, ramai pengikut. Jadi ini tujuannya apa? Puncanya adalah kerana politik. Itu secara ringkas lah soalan jawapan mengenai halal. Kita tengok manhaj dia. 10-7 minit dah. Jadi kita seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, lepas kita dah tahu takrif secara secara ringkas. Baik, dalam konteks seorang pelajar, kita ambil umumlah pelajar universiti, macam mana, bagaimana seorang pelajar tu dia nak aplikasikan konsep ataupun konsep tasawuf tu dalam diri dia, dia nak aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian sebagai seorang pelajar, dalam masa yang sama dia ada tasawuf dalam diri dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan baik, bagus. Macam mana kita nak terapkan ilmu tasawuf dalam diri kita? Macam mana kita nak amalkan ilmu tasawuf dalam diri kita? Itu yang asas dia. Ilmu tasawuf ni bukanlah ilmu yang lain, bukan ilmu kedua atau ilmu ketiga, bukan ilmu keempat, tak. Dia diajar serentak dengan ilmu yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu fiqh. Ilmu tasawuf adalah dalam ilmu tersebut. Dia bukan terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf, macam mana kita nak pisahkan? Kalau kita solat, kan, kita anggap Allahu Akbar, semayang kan? Allahu Akbar. Kalau kita solat tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya itu kita mengikut rukun dalam ilmu fiqh. Tauhid ada? Ada. Kerana apa? Usalli fardu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Tu. Allah tu, kan? Jadi akidahnya betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana tasawufnya? Tasawuf dalam sembahyang ni senang. Apa dia? Bila kita sebut lillahi ta'ala, apa bukti dia? Tu je nak bukti. Nak bukti apa bukti? Kita kata lillahi ta'ala. Semua orang boleh cakap, kan? Macam kita puasa lah, kan? Saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Boleh. Tetapi apa yang kita boleh terapkan dalam diri kita, apa yang dimaksudkan dengan lillahi ta'ala? Dia berkait dengan akidah. Dalam solat macam mana? Maka dalam solat kita, bila kita Allahu Akbar, apa ni, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, maka Imam Syafi'i pun dalam mazhab kita, sunat kita baca doa iftitah, kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Doa-doa ini semuanya merupakan kaedah cara kita nak khusyuk dalam solat kita, kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan itu semuanya nak memberikan keyakinan pada hati kita, nak menarik hati kita ini supaya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Begitu juga dengan tasbih kita, kan? Subhana rabbiyal, kan semua tasbih, bacaan-bacaan dalam solat yang sunat-sunat itu semuanya menarik kita untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Boleh tak kalau kita tak bertasbih dalam rukuk, sujud? Boleh tak? Boleh. Kenapa tahiyat awal kita kena duduk baca tasyahud? Boleh tak baca tasyahud? Boleh tak? Anas, boleh tak? Tak baca tasyahud awal, boleh tak? Pernah buat tak? Tasyahud awal. Tasyahud benar. Kalau tinggal je ni? Pernah tinggal tak? Ya, sawi. Sujud sawi. Tapi kenapa ada? Kenapa disunatkan kepada kita? Kerana supaya kita ini bila kita solat, bukan kita hanya solat, tetapi hati kita kena khusyuk, utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Persoalannya sekarang, ya, bila kita keluar solat. Dalam solat saya cerita lah kan. Konon-konon macam khusyuk. Walaupun tak khusyuk kan. Cerita sembang kuat kan. Sampai dah. Kan. Oh jadi imam ni kan. Jadi sembang je tu kan. Dalam sembahyang khusyuk tak tahulah. Kan. Tapi kadang-kadang tu kalau jadi siapa biasa jadi imam kan. Anas selalu jadi imam macam mana? Khusyuk apa ingat Allah ke khusyuk ingat bacaan? Bacaan. Bacaan. Itu tak lagi Dia kuat bukan ingat ke? Allah lah masa dalam bacaan tu. Kan ingat apa lepas ayat ni baca apa lepas ni. Orang yang biasa jadi imam dia diingat bacaan, dia bukan ingat Allah. Tapi sebenarnya kalau kita latih betul-betul, bacaan kita boleh ingat, Allah pun kita boleh ingat. Serentak. Tapi kalau tak ada latihan macam mana? Sebab itu persediaan untuk solat yang khusyuk bukanlah waktu kita solat khusyuk, tetapi dalam waktu-waktu yang lain sebelum solat. Jadi sebelum solat itulah persediaan kita untuk khusyuk. Bukan solat sebelum solat betul, tak. Dalam waktu-waktu kita senang, dalam waktu kita santai-santai macam ni kan. Peganglah tasbih. Contohlah, ini kebetulan ada kat tangan saya ni. Bukan saya berzikir pun. Tak ada, anak saya entah ambil kat saya punya, dia main-main campak kat saya. Saya pegang. Jadi kebetulan pegang. Ni nak tunjuk jugalah tasbih. Peganglah tasbih ni. Petiklah satu, subhanallah ke, la ilaha illallah, la ilaha. Buatlah kan untuk ingat Allah Ta'ala. Itu cara untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam konteks belajar, sebenarnya banyak keadaan yang boleh kita terapkan ilmu tasawuf ni. Dia bukan sekadar, ilmu tasawuf ni bukan sekadar ingat Allah Ta'ala saja. Mengikut ataupun menerima ataupun taati perintah Allah Ta'ala itu juga adalah ilmu tasawuf. Kerana mentaati itu adalah mengikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar kan, usaha assignment buat assignment. Korang ada assignment tak habis buat. Untunglah. Baru nak buat dah tiba-tiba COVID pula. Jadi santai-santai je lah kan. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Di tempat lain setengah universiti ada kan? Tahu kan? Setengah universiti ada. Tapi USIM belum decide apa-apa lagi. Jadi dia kata biarlah pelajar ni rehat. Rehatlah betul-betul kan. Untunglah. Tak tahulah apa esok macam mana. Apa saya pun tak tahu. Biar je lah. Nanti bila diorang dah decide nanti barulah kita fikir macam mana nak buat kelas dan bagi exam. Saya tak tahulah macam mana nak buat. Tapi rasa okey lah. Dah lama kan. Okey. Jadi itu salah satu daripada perkara yang kita panggil mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga dikira sebagai ilmu tasawuf. Cuma kita jangan lupa dalam kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita mestilah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Rijalun la tulhihim tijaratun aw bai'un an dzikrillah. Wala bai'un an dzikrillah. Kan? Orang-orang yang berniaga, kan dalam Quran tu sebut dia berniaga lah. Kalau macam kita ni apa-apa sajalah kita buat pekerjaan yang kita buat, tidak melalaikan segala pekerjaan, tugasan yang diberikan, perintah yang Allah Ta'ala berikan, perintah apa sajalah berkaitan dengan pekerjaan kehidupan kita. La tulhihim, tidak melalaikan mereka an dzikrillah wa iqamis salah, semayang, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sangat penting. Kan? Jadi perkara-perkara ini sama juga kan kalau kita dengar dalam ayat surah apa tu? Surah Jumaah tu apa? Faiza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Wadhkurullah. Kan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kan, sebab soalan ni saya nak kaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan satu-satu musuh atau kamu bertemu dengan musuh, fi'atan,
fasbutu wazkurullah. Tetaplah hati kamu, tetaplah kamu nak menghadapi perkara tersebut, ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Semoga kamu mendapat tuflihun, kamu dapat kemenangan, kejayaan. Jadi tuflihun. Jadi waktu dengan suruh cemburui kita. Masa kita kena stop, lepas tu kita kena buka balik. Okey, ni soalan ambil dulu ni, Siti Jenar ni. Siti Jenar. Pasal apa ni? Syekh Siti Jenar dah habis di sini mengikut manhaj Shalash. Nak sambung balik, beritahu kat mereka. Okey. Okey Okey, yang mana ada ni, kita akan stop dulu. Kita akan save dulu live ni. Kemudian kita live semula.